Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Puan Kaliamar Krishnan, pensyarah akademik Jabatan Pendidikan Jasmani IPG KAIK, merupakan penyelaras kursus PJMS 3152. Berikut adalah objek pembelajaran digital yang dihasilkan untuk mencapai hasil pembelajaran kursus PJMS 3152, PIMK 3152 dan PSP 3152. Ketiga-tiga kursus ini mempunyai rangka kursus yang sama tetapi berfokuskan kepada sub-bidang masing-masing. Berikut adalah HPK yang harus dicapai oleh para siswaza pada akhir kursus ini. Pertama, menjelaskan konsep-konsep berkaitan dengan inovasi melalui penyampaian idea dengan terang dan berkesan secara lisan dan bertulis. Kedua, mengaplikasikan model pembelajaran triological dalam aktiviti pembangunan projek atau aktiviti pengajaran pembelajaran. Ketiga, menghasilkan inovasi berasaskan masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tujuan pemasaran. Keempat, menilai penciptaan inovasi dan impaknya terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. Seterusnya, kita akan melihat kepada big idea yang dihasilkan untuk kursus ini. TBI bagi pelaksanaan kursus ini adalah inovasi mampan kesejahteraan. Antara essential question yang harus dicapai adalah bagaimanakah konsep pemikiran triological dan pembangunan projek inovasi diperlukan dalam setiap penghasilan produk inovasi digital. Seterusnya, bagaimanakah konsep pemasaran dapat membantu dalam pengiklanan produk inovasi digital yang berkualiti. Yang terakhir adalah bagaimanakah elemen penilaian dapat meningkatkan kualiti produk inovasi digital yang baru dan kreatif. Ketiga-tiga EQ ini dapat membantu para siswaza untuk mencapai HPK yang diberikan dalam kursus ini. Seterusnya, kita akan melihat pembelajaran bermakna. Terdapat 6 pembelajaran bermakna disediakan dalam OPD ini. Setiap pembelajaran bermakna ini berfokuskan kepada rangka kursus ini. Yang pertama, berfokuskan kepada konsep dan proses membuat sesuatu inovasi. Ia akan terangkan segala-gala maklumat berkenaan dengan konsep dan proses inovasi tersebut dalam bentuk nota dan video penerangan. Seterusnya, pembelajaran bermakna kedua berfokuskan kepada alat-alat untuk pembelajaran triological. Pembelajaran ketiga bermakna ketiga pula berfokuskan kepada penjanaan idea inovasi. Dalam ini, para siswaza akan mempelajari bagaimana menghasilkan sebuah kertas proposal inovasi digital. Seterusnya, pembelajaran bermakna keempat pula berkaitan dengan penyediaan dan pembangunan projek inovasi. Ia akan terangkan satu persatu berkenaan bagaimana untuk menyediakan serta membangunkan sesebuah inovasi. Pembelajaran bermakna kelima pula berkaitan dengan pelaksanaan projek inovasi, manakala pembelajaran bermakna keenam berfokuskan kepada promosi dan pemasaran inovasi serta penilaian projek inovasi. Keenam pembelajaran bermakna ini dapat membantu pelajar mendapatkan pengetahuan berkenaan dengan rangka kursus ini. Seterusnya, projek-projek KPPB yang dilaksanakan sepanjang kursus ini diajar juga dapat membantu para siswaza untuk meningkatkan pengetahuan berkenaan dengan kursus ini. Antara projek yang dijalankan sepanjang kursus ini adalah yang pertama, Bengkel Hak Cipta dan Inovasi. Bengkel Hak Cipta dan Inovasi ini dijalankan untuk menerangkan proses bagaimana mendapatkan hak cipta dan apakah kegunaan mendapatkan hak cipta sesebuah inovasi. Penceramannya datang daripada bahagian Hak Cipta Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Puan Nur Farawiza binti Muhammad Jabidi. Seterusnya, kami juga menjalankan webinar inovasi. Webinar inovasi ini berfokuskan kepada the power of innovation creating better tomorrow through creative idea. Dr. Muhammad Syahril Nizam bin Syahrom, iaitu Ketua Jabatan Kurikulum Teknologi Pengajaran Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, merupakan penceramah bagi webinar ini. Beliau menerangkan bagaimana inovasi-inovasi yang dihasilkan dapat dipromosi di dalam media sosial.
Seterusnya, kami juga menjalankan Karnival Inovasi 3152 peringkat IPG KIK. Karnival Inovasi 3152 ini telah menjadi sebuah platform untuk para siswasa untuk membentang inovasi yang dihasilkan. Segala inovasi yang dihasilkan dibentangkan dalam kumpulan dan setiap kumpulan diberi penilaian serta hadiah tertentu. Seterusnya, kita akan melihat kepada tugasan pentaksiran berterusan yang dijalankan dalam kursus ini. Terdapat 4 tugasan yang diberikan dalam pentaksiran berterusan. Pertama adalah kuis, kedua adalah penghasilan sebuah projek inovasi, ketiga adalah pelaporan projek inovasi tersebut dan keempat adalah pembentangan inovasi tersebut. Setiap projek inovasi yang dihasilkan oleh pelajar telah membuat testimoni di sekolah supaya dapat melihat keberkesanan penggunaan projek inovasi tersebut. Mari kita lihat apakah hasil produk akhir yang dapat dihasilkan menerusi pengajaran kursus ini. Setiap kursus yang ditawarkan semestinya akan ada sebuah hasil produk akhir pada akhir semester kursus tersebut. Pelajar-pelajar kami telah berjaya mengaplikasikan segala-gala apps yang ditunjukkan dekat sini untuk menghasilkan produk inovasi digital mereka. Terdapat PowerPoint, WordWall, Quizzes, CapCut, AnyFlip, Journalia, Wix, Blogspot, Monica, ChatGPT, Padlet, dan Canva, Powtoon dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, pelajar kami juga menggunakan pelbagai jenis platform media sosial untuk promosikan bahan inovasi digital yang mereka hasilkan. Berikut adalah antara contoh platform yang digunakan oleh pelajar kami, iaitu Instagram, TikTok, YouTube dan Facebook. Link yang diberikan dalam Google Site ini merupakan link TikTok dan Instagram pelajar kami yang mempromosikan produk inovasi digital yang diwujudkan oleh mereka. Seterusnya, kita akan melihat kepada beberapa contoh produk akhir pelajar kami. Terdapat 192 projek inovasi digital yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar kami secara individu. Jabatan PJ. Yang pertama adalah Wearable Interactive Football Map, di mana ia membantu pelajar mempelajari kemahiran jaring dalam kategori TGFU. Ia merupakan satu kombinasi produk maujud dan produk e-digital. Seterusnya, latihan relaksasi otot progresif. Ia juga merupakan satu bahan maujud yang digunakan berasaskan bahan digital yang diwujudkan. Setiap produk yang dihasilkan oleh pelajar kami mengandungi Google Site link yang menerangkan bagaimana menggunakan produk tersebut. Seterusnya juga mengandungi nota-nota sampingan yang dapat membantu guru mengajar pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah e-perspektif. Di sini kita ada beberapa jenis lagu cerita yang dapat membantu mengajar gimnastik irama. Lagu cerita ini dihasilkan oleh pelajar tersendiri. Jika kita melihat untuk pendidikan Islam pula, kita juga berjaya menghasilkan KitKat Mahir Jawi, mainan Roblox yang membantu pendidikan Islam. Seterusnya, kaedah Tok-Tok yang digunakan untuk mengajar Jawi. Seterusnya, untuk bagi Jabatan Pendidikan Seni Visual, kita ada Perspective Augmented Reality Box. Seterusnya, kita juga ada satu kotak yang dapat menerangkan konsep pencahayaan dalam pendidikan seni visual, iaitu Light and Shadow. Selain daripada membentang di dalam pertandingan inovasi peringkat IPG KIK, pelajar-pelajar kami juga telah berjaya mencapai pertandingan inovasi kebangsaan. Pelajar kami telah menerima anugerah emas dalam kedua-dua pertandingan tersebut.
Satu adalah The Minds Mechanizing the Minds Melaka. Kedua adalah pertandingan MIEX. Selain daripada itu, sebagai pencara yang mengajar kursus ini, kami juga berjaya mengeluarkan e-book iaitu Koleksi Inovasi Pendidikan Jasmani, Koleksi Inovasi Digital Pendidikan Islam dan Koleksi Inovasi Digital Pendidikan Seni Visual. Buku ini akan dimuat naik sebagai panduan pengajaran bagi para pencara dan para siswaza yang akan menduduki kursus ini pada masa akan datang. Selain daripada itu, kursus ini juga berjaya memberikan satu pendataan kepada para Assalamualaikum dan salam sejahtera. Subjek di JNS 1 dan 2 telah membantu saya menyiapkan tugasan ketersediaan dengan baik. Ini kerana semasa mempelajari subjek tersebut, saya telah mendapatkan dengan bengkel hak cipta, webinar inovasi dan juga panduan inovasi. Bengkel hak cipta yang telah dijalankan oleh pihak MIPO telah memberi pengetahuan baru kepada saya tentang usul kajian yang sering berlaku dalam penghasilan siswa inovasi. Kemudian semasa webinar inovasi, ia dapat memberi banyak panduan kepada kami untuk menghasilkan satu inovasi mengikut langkah-langkah yang teratur agar inovasi dapat dihasilkan dengan berkualiti dan terbaik.